Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian. Kali ini saya ingin nak menceritakan pengalaman saya pergi ke Ayutthaya di Thailand. Kalau nak pergi sana tak susah ya, lebih kurang kalau kita naik kapal terbang dari Kuala Lumpur turun kat Suvarnabhumi Airport di dekat Bangkok, kemudian naik taksi lebih kurang 1,5 jam. Bayaran lebih kurang 1,500 baht, lebih kurang RM180 sekali jalan. Ataupun kalau kita boleh menginap di Bangkok, kemudian kita ada naik trip pelancongan, naik day trip, kemudian balik semula ke Bangkok. Jadi terpulang kepada pilihan ya. Tapi kerajaan Ayutthaya ni sebenarnya Siam, saya katakan Siam, sebab dia memang berbeza dengan dinasti yang ada sekarang. Saya katakan Melayu Siam ya. Ketika di puncak kejayaannya, kerajaan ini sebenarnya dia berupa mandala ataupun kita katakan persekutuan kerajaan Melayu Siam, bermula pada tahun 1350 dan runtuh pada 1782 lah, lebih kurang 400 tahun lebih, 430 tahun. Dia mandala persekutuan, macam Malaysia jugalah, ada banyak kerajaan bersekutu dan yang di Pertuan Agong tu giliran ya, sama jugalah. Ayutthaya ni dia giliran, tapi taklah macam giliran sistematik macam sekarang ni ya. Dia ada cara dia lah. Biasanya di raja tu orang yang kerajaannya gagah, yang kuat, yang kaya lah. Jadi rajanya bergelar Sarif yang dipertua yang Maha Mulia Benua Islam Siam. Tu dia yang dipertuan. Sarif yang dipertuan yang Maha Mulia Benua Islam Siam ya. Kita tengok dia punya kawasan tu ya, kawasan tu memang luar biasa lah. Saya tandakan ini sebab begini, saya tandakan dia punya kawasan ni sebab saya tengok senarai raja-rajanya tu, ada yang dari Pasai, ada yang dari Pasai ni Aceh ya, ada yang dari Palembang, ada yang dari di Beruas, Perak ya, ada yang dari Brunei, Borneo ya. Jadi kawasannya meliputi sampai itulah, sampai Sumatera, Semenanjung, Sultan Selangor pun pernah, Sultan Melaka pun pernah menjadi raja kat situ. Jadi dia cover part of Thailand, sebahagian pada Burma, sebahagian pada Malaysia dan sebahagian pada Indonesia. Jadi begitu besar lah dia punya kawasan. Ibu kotanya adalah di Ayutthaya. Sekarang ni dipanggil Prayanakon, Pranakon Sri Ayutthaya. Sri itu Sri lah, dalam Thailand kita Sri Thaya. Lebih kurang 90 agaknya lah kilometer daripada Bangkok ya. Ketika kejayaannya, penduduknya adalah lebih kurang 2 juta orang dan disifatkan oleh diplomat Perancis, adalah ibu kota, satu kota yang paling besar di area timur ni lah, dan mungkin di seluruh dunia. Jadi just imagine, bayangkan betapa besarnya bandar tu dan betapa complicatednya pengurusan bandar, logistik, bekalan air, bekalan makanan, semua usuran najis ya, semua sampah. Jadi bukan masalah kecil dan masa itu mereka sudah boleh menguruskannya dengan baik. Mari kita perhatikan senarai raja-raja ni ya. Jadi sebenarnya ada lebih, saya dapat senaraikan tak sampai, katanya ada 33 orang, tapi saya tak dapat sampai 33 orang tu. Saya search dekat internet dan juga dalam buku Salatin ya, berkenaan dengan kerajaan Ayutthaya ni ya, dan juga ada sedikit dalam Merung Mahawangsa. Ya, jadi dia bermula dengan Sultan Mat Zafar Shah Ibni Tuanku Muhammad Shah. Saya pun tak tahu dari mana datangnya. Mungkin daripada Cina Islam yang datang dari negeri Cina lah, ya, dari negeri Cina. Kemudian itulah ada macam Tuanku Nazrin Ibni Sultan Mat Zafar ya. Senarai-senarai itu sebelah kiri itu adalah gelaran Siam ya, dan di negeri Siam, negeri Thailand, itulah nama-nama dikenali. Tapi yang sebelahnya tu, yang sebelah kanan tu adalah nama ataupun gelaran Melayunya ya. Jadi tak perhatikan, ada daripada Melaka Sultan ke-7 tu ya. Kemudian ada Raja Pasai ya, Raja Pasai misalnya Broma Raja kedua ya, Tuanku Muhammad Yusuf ini Sultan Rizaluddin ya, daripada Pasai. Juga Sultan Muhammad Yaakob Shah daripada Pasai ya. Dan Sultan Syed Hasan Putra Santubong daripada Brunei.
ataupun Borneo lah. Kemudian Tuanku Sari dia asal daripada Sultan Riau. Syed Hasan ni dia terkenal punya di Thailand, tapi dengan nama Naresuan, sebab pernah pada waktu itu Ayutthaya dapat ditawan oleh Burma dan dia telah membebaskannya balik dan telah mengambil balik semua kawasan-kawasan yang telah diambil oleh Burma. Jadi dia dikira pahlawan, bahkan ada monumen khas untuk dia di Thailand. Kemudian begitu juga ada daripada Riau, daripada Brunei juga, Selangor, Beruas Sultan Muhammad Ibn Said Hizbu Muazzam Shah Beruas. Ini makamnya pun ada dekat Beruas. Saya dah pergi ziarah makam dia. Kemudian ada juga Tun Sa'ban. Tun Sa'ban ni dia ni anak Raja Beruas juga dan pernah menjadi sultan di Aceh dengan gelaran Sultan Iskandar Muda dan kemudian menjadi sultan di Ayutthaya. Kemudian Pir Abu Ibni Said Hizbu Muazzam Shah juga daripada Beruas, Perak. Pada waktu kerajaan Perak sekarang belum ada lagi. Itulah semua ada macam senarai-senarai namanya itu dan last sekali Khalifah Abu Bakar Shah Ibni Sultan Muhyiddin Mansur Shah, dia ni Raja Ligor sebenarnya, tapi dia istananya di Langkawi. Ini pun kena perlu buat kajian mendetail lagi. Kenapa dia menetap di Langkawi dan makamnya pun dikatakan di Langkawi. Tapi saya belum pernah ziarah lagi lah. Tapi ada makamnya, tapi tak bernama. Tapi orang yang tahulah bahawa itu adalah makam Raja Ayutthaya yang terakhir. Jadi selepas kejatuhan Ayutthaya tu, seorang panglima perangnya telah dapat masuk, dapat mengumpulkan sakit-baki tentera dan merebut semula Ayutthaya. Tapi dia ni melantik dirinya sebagai raja, dia tak pulangkan kepada raja yang asal tadi, yang daripada Langkawi tadi, walaupun masih hidup di sana. Dia melantik dirinya dengan gelaran Phaya Taksin, Phaya Taksin pada 28 Disember 1767. Nama sebenarnya Mukhtar Husin. Jadi dia telah menjadi raja yang raja sebenar lah. Sebelum tu raja macam yang di Pertuan Agong kita lah, ikut giliran. Dia inilah raja yang pertama, raja yang tidak datang dari mana-mana kerajaan. Jadi pada tahun 1767 tu dia merintah lama juga sampai tahun 1782, tapi dia pun kena bunuh juga oleh panglima perang dia yang bernama Yotfa Chulalok. Chulalok ni kemudiannya dia telah mengisytiharkan sebagai raja dengan gelaran Rama I. Maka tamatlah riwayat kerajaan Ayutthaya dan sekarang ni adalah dinasti Chakri sampai sekarang. Daripada mula tu sampai sekarang adalah dinasti Chakri yang merintah Thailand sekarang. Jadi timbul persoalan, kenapa raja-raja Melayu Islam ni buat banyak kuil, kuil Buddha. Jadi sebenarnya dulu orang Melayu ni memang champion lah agama Buddha. Tak ada kerajaan kat dunia ni yang betul-betul mengembangkan Buddha kecuali kerajaan-kerajaan Melayu. Bahkan Sultan Kedah waktu tu dia masih lagi Buddhis, Buddha, dia telah membuat satu biara di India, biara Buddha di India. Begitu sekali. Jadi apabila ulama-ulama datang dulu mengislamkan orang Islam, orang Melayu ni, ialah sebagian besar ulama mengatakan Buddha ni adalah sebenarnya Nabi Rasulullah. Dia juga mengamalkan agama Nabi Ibrahim. Katanya lah, kata setengah ulama. Ada yang tak setuju, ada yang bersetuju. Dalam Quran disebutkan namanya Zulkifli. Kifli itu adalah sebutan Arab bagi satu tempat namanya Kapila. Jadi Kapila itu tempat lahir Buddha lah, Gautama Buddha. Jadi adalah agama asalnya agama Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau orang Melayu punya kuil, tengoknya tidak ada patung, Dia beza sikit dengan Buddha yang lain. Begitu juga dengan Hindu, tidak ada patung. Patung tu dibuat kemudiannya. Jadi kenapa tak buat masjid? Kenapa tak buat masjid? Sebenarnya ada banyak masjid tapi dah hancur. Waktu diserang oleh kerajaan Burma dulu, dibakar habis, kuil dan masjid dibakar. Cuma kuil ni bezanya dia ni solid, dia padat. Jadi kalau dibakar pun tak apa. Dia masih lagi nampak shape dia tu. Tapi masjid ni dia kosong kat tengah tu dia tak kosong sebab orang nak sembahyang kat dalam.
sembahyang kat dalam. Jadi bila dibakar, dia habislah. Kan, kecuali tinggal dinding ya. Bumbung pun habis. Bumbung biasanya buat daripada kayu kan. Jadi bumbungnya habis, tinggal dinding. Jadi kalau ikut kajian arkeologi memang banyak masjid kat sana, tapi semuanya dah hancur ya. Kita pun tak tahu di mana ya. Jadi itulah kerajaan Ayutthaya. Sebenarnya adalah sebahagian besar sejarah kita berkait rapat dengan Ayutthaya, sebab raja-raja kita pernah menjadi raja di Ayutthaya ya. Seperti yang di Pertuan Agong sekarang misalnya, baginda Sultan Pahang ya, Sultan Pahang masa sama juga yang di Pertuan Agong Malaysia. Begitu jugalah dulu Sultan Melaka kita, Sultan Beruas, Sultan yang di Langkawi ya, Sultan Selangor, mereka jadi sultan di negeri masing-masing, masa sama juga menjadi yang di Pertuan Agong di Ayutthaya. Jadi ya silakan pergi melawat, lihat keadaan di sana. Memang bahasa agak susah, tapi tak ada masalah untuk dapatkan makanan halal, kena ramai orang yang menyediakan makanan halal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.